Ya, anda masih lagi bersama kami dalam Hello Malaysia bernama TV Saduan 502. Kita akan jawab satu panggilan dari Selangor, Bandar Baru Bangi. Silakan. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Zaini. Baik, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tuan pengacara yang saya muliakan lagi saya hormati, dan juga tetamu kita, Ustaz yang berbahagia, lagi penuh dengan ilmu. Saya bertanya begini, kita membicarakan tentang bahaya Syiah, tetapi di peringkat antarabangsa, di peringkat Majlis Fatwa Al-Alam Arabikat Al-Islami, dan juga Majlis Fatwa, iaitu Majlis Fatwa tertinggi Ahli Sunnah kita, dan juga Majlis Fatwa daripada Al-Azhar University, telah mengesahkan bahawa Syiah adalah Islam yang sah. Begitu juga dengan Perjanjian Aman Jordan pada tahun 2005, di mana semua 500 ulama ahli sunnah yang muktabar ditandatangani oleh mantan Perdana Menteri kita yang amat berbahagia, Datuk Tun Abdullah Ahmad Badawi, telah mengesahkan bahawa Islamnya ahli sunnah wal jamaah, iaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, dan juga Syiah dan juga mazhab ibadi yang banyak terdapat di Yaman adalah agama ataupun mazhab yang sah di sisi Islam. Dan kalau kita tengok di Republik Islam Iran, yang mana ada 10% rakyat mereka adalah daripada ahli sunnah wal jamaah ataupun khususnya Syafi'i, tidak pernah diusir ataupun diperapa-apakan, malahan diberi perlindungan dan diberi bantuan sepenuhnya seperti rakyat Iran yang lain. Begitu juga di Lebanon, Hizbullah, walaupun mereka Syiah, tetapi mereka mempertahankan saudara-saudara mereka daripada ahli sunnah. Jadi di manakah kita mengatakan bahawa bahayanya Syiah ini? Mohon penjelasan. Terima kasih bernama TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Have a good day kepada kedua-dua pemanggil kita, Haikal dan Zaini dari Selangor. Ustaz, yang Haikal kata kenapa ada double standard, nak tangkap, tak nak tangkap, ada Syiah lepas, ada Syiah tak lepas. Dan yang saudara kita Zaini dari Bandar Baru Bangi mengatakan bahawa Syiah ni okey pula. Azhar kata okey. Komen daripada Ustaz. Pertama sekali berkaitan dengan tangkapan ke atas golongan Syiah ini, ada yang ditangkap, ada yang dilepaskan, ataupun ada yang ditangkap kemudian dilepaskan pula. Sebenarnya saya syorkan kepada mereka yang mempunyai autoriti dalam hal ini, supaya mengambil tindakan yang tegas ke atas golongan-golongan Syiah ini, iaitu kita sepatutnya tangkap mereka. Maksud tangkap ni tempatkan mereka di satu tempat dan diberikan pemulihan kepada fahaman Islam yang sebenar. Mungkin mereka di luar sana mereka terdedah kepada pelbagai fahaman, antaranya fahaman Syiah, lalu terpengaruh dengan fahaman Syiah. Jadi mereka ni perlu dipulihkan, baru kita insya-Allah lebih mesra lagi dalam kita melaksanakan bantuan fahaman Syiah ini. Yang kedua tadi berkaitan dengan Syiah ni okey pula katanya. Sebenarnya kita kena tahu bahawa dalam statement yang disebutkan tadi berkaitan dengan Azhar, Al-Azhar meletakkan syarat, iaitu dengan syarat antaranya mereka yang mengaku sebagai Syiah ini hendaklah menghormati sahabat Nabi SAW. Realiti sekarang Syiah tidak begitu. Itu masalahnya. Mereka tidak memenuhi syarat itu. Jangan lupa syarat ini mesti menghormati sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Mereka dalam buku Syiah Melayu Malaysia memaki sahabat Nabi yang kibar, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Masih lagi benda ini dibiarkan. Bagaimana kita nak kata bahawa Syiah ini okey? Sebenarnya Azhar tidak pernah mengiktiraf ajaran Syiah yang sebegini, yang sampai peringkat mengkafirkan, menghukum sesat, laknat kepada isteri Nabi ataupun kepada sahabat Nabi yang kibar. Ini saya kata yang okey itu sebenarnya fahaman dia itu tak betul. Tentang kita ada statement lagi tersebut. Peminat tentang tajuk pada ini. Kita nak dengar daripada Wang Gombak ada bersama kita. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan tuan dengan soalannya kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada persoalan tentang firqah, yakni kumpulan Syiah ni. Yang dikatakan di Malaysia ini ada Syiah yang tidak ekstrim, yakni masih lagi boleh diamalkan, sebagaimana Syiah Zaidiyah dan Ja'fariyah. Adakah Syiah Zaidiyah dan Ja'fariyah ini memang
masih lagi dikategorikan daripada mereka yang tidak jatuh kepada kufur ataupun sebagainya. Minta penjelasan daripada Ustaz untuk menerangkan tentang Syiah Zaidiyah dan Ja'fariyah. Sebab apa yang saya maklumkan bahawa pihak JAKIM sendiri pun menyatakan bahawa kedua-dua Syiah ini masih lagi tidak ekstrim. Okey, itu saja. Ya. Ustaz, Syiah ni pun ada geng dia. Geng 12 Ja'fariyah, geng 5 Zaidiyah, geng 7 Ismailiyah. Komen Ustaz kepada geng-geng Syiah ni. Dia sebenarnya Syiah ini semuanya adalah firqah-firqah yang dal. Kita sebut dari permulaan hadis Nabi SAW, selain daripada ahli sunnah wal jamaah adalah sesat. Dalalah ini maknanya sesat, terkeluar daripada fahaman yang sebenar. Sama ada mereka daripada bilangan Syiah 12, Imamiyah Isna Asyariyah, ataupun Syiah yang tadi sebut Zaidiyah, Ja'fariyah, itu pun telah dikatakan sebagai sesat sebenarnya dari segi Islam, sebab dia terkeluar daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tidak kira dilihat ianya tidak ekstrim ataupun tidak ekstrim ke tidak ekstrim ke, dia tetap dihukum sebagai bukan ahli sunnah wal jamaah ataupun dikira sebagai sesat. Sebab Nabi SAW sebut tadi, selain daripada ahli sunnah wal jamaah adalah finnar, ke dalam api neraka. Dan saya melihat bahawa JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah menilai golongan Syiah yang dinamakan tadi Ja'fariyah ataupun Zaidiyah adalah golongan yang tidak boleh diamalkan, ataupun Syiah ini adalah Syiah yang sesat, yang masih lagi dihukum sebagai sesat, tidak boleh diamalkan. Itu fatwa telah keluar sebenarnya. Jadi Ustaz, mungkin ada yang berfikir, tertanya-tanya dan bermain soalan di fikirannya kan, adakah golongan kenamaan ataupun golongan-golongan elit terlibat dengan ajaran Syiah, dan apa sebenarnya yang berlaku terhadap golongan elit yang kita sebut sebagai pemimpin ni perlu jaga rakyat, dan komen Ustaz terhadap persoalan ini. Okey, ini masalah dia. Bila golongan elit ini mereka terpengaruh dengan Syiah, maka segala kekuatan Syiah itu akan mereka kecapi. Dan bila mana golongan-golongan yang terkemuka ini terpengaruh dengan Syiah, dia ada kesan kepada orang bawah, kesan kepada pelajar-pelajar, kesan kepada rakyat-rakyat yang bawahan ini, yang akan memandang bahawa orang atasan setuju dengan Syiah, orang atasan beramal dengan Syiah ataupun mengiktiraf Syiah itu sendiri, sedangkan hakikatnya Syiah itu adalah terpesong, seperti mana kita tahu. Dan kita kena tahu juga bahawa golongan ini terpengaruh, golongan elit ini terpengaruh dengan Syiah disebabkan ada benda-benda yang tertentu, seperti kita sebut tadi, ada mut'ah yang dipromosikan, ada kewangan yang kuat, zakat dia zakat. Bagi dia zakat mereka itu sebenarnya hakikatnya bukan zakat. Itu adalah benda yang orang kata pancing supaya terpengaruh dengan ajaran Syiah. Dan kita kena ambil tindakan, tidak mengira sama ada orang itu orang atasan ataupun bawahan, sama saja. Kena sama rata. Kalau kita ambil hanya golongan Syiah yang bawahan sahaja, golongan marhid Syiah yang atas, yang ada nama dan sebagainya, kita biarkan, maka di sini ada something yang tidak betul, sesuatu yang nampak gayanya hukuman itu tidak sepatutnya dilakukan sedemikian. Sepatutnya disamaratakan. Tidak kira engkau atasan ke bawahan ke, kita kena ambil tindakan. Walaupun lain padang lain belalang. Jadi Ustaz, tadi saya tertarik dengan yang kata 500 ulama muktabar setuju kononnya Syiah ni boleh diamalkan dan ada yang betul. Komen Ustaz terhadap maklumat tersebut. Itu kita sebut tadi bahawa itu adalah pandangan yang tidak melihat kepada syaratnya. Yang menyatakan setuju itu bukan maknanya setuju boleh semua umat Islam mengikut fahaman Syiah. Maknanya kalau Syiah itu mahu sangat untuk berpegang dengan Syiahnya, maka ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Itulah tadi. Kita mesti meninggalkan laknat kepada sahabat, maki para sahabat, benda-benda yang usul agama macam rukun Islam itu jangan ditukarkan. Rukun Islam mereka ubah kepada wilayah dan sebagainya. Manakala perkara furu'iyah,
yang mana berkaitan dengan furuk-furuk ibadah, kalau mereka nak sangat mengamalkannya, kita tak kata kita redha, tidak. Tapi kalau nak amal sangat, itu terpulang pada dia. Tapi dari segi akidah, asal akidah seperti fahaman tashbih yang mereka menyamakan Allah dengan makhluk, Syiah ni, bukan Wahabi tadi, Syiah ni, itu perlu dihapuskan. Senang cerita Ustaz, taubatlah. Taubat yang sebenar-benarnya dan kembali kepada Islam. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Taala dengan taubat yang sebenar. Jadi kita harapkan kepada golongan-golongan Syiah ini, tak kira peringkat yang macam mana pun, supaya mereka kembalilah kepada pangkal jalan. Bukan taubat masa kena tangkap je. Ini masalah dia. Masa terkena tangkap dia taubat, lepas tu buat lagi. Lepas tu dia taubat balik. Taubat sampai belajar. Okey, kita akan teruskan bersama Ustaz dan teruskan bersama Hello Malaysia.